Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan tentang persempadanan dan isu pertindihan. Baiklah, sebelum kami memulakan perbentangan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama diberi Intan Nur Syazwani binti Abdul Rahman. Nombor angka giliran 20-121223-10028 daripada option Bahasa Melayu 2, dan rakan Saya Siti Nur Isyadiza binti Ismail, berangka giliran 2022-1223-10047 dari option Bahasa Melayu 2. Baiklah, terdapat dua pertikaian yang akan kami bentangkan pada hari ini, dan yang pertama ialah pertikaian Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Baiklah, apakah konflik yang dibincangkan? Konflik yang berlaku ialah bermula pada tahun 1967 dan negara yang terlibat ialah Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia bertanggapan bahawa kedua-dua pulau ini ialah wilayah persendirian dan ingin mempertahankan hak masing-masing. Pulau-pulau yang dimaksudkan ialah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Perletakan status quo dibuat sebagai persetujuan awal bersama bagi mengelakkan sebarang pergaduhan. Terdapat perbezaan pemahaman terhadap status tersebut. Malaysia berpendapat bahawa pulau tersebut ialah milik seketika negaranya ketika status quo, manakala Indonesia berpendapat bahawa pulau-pulau tersebut bukan kepunyaan sesiapa sehingga persetujuan dan keputusan ditentukan. Dengan ini berlakunya salah faham dan pemahaman yang berbeza di antara dua-dua belah pihak. Kedua-dua pulau tersebut iaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terletak di Laut Sulawesi. Dan juga konflik yang terjadi ini melibatkan isu kedaulatan dan hak eksploitasi sumber ekonomi. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan terletak hanya lebih kurang 15.5 batu nautika. Pulau Ligitan ialah sebuah pulau yang sangat kecil dan bersifat kekal di aras laut. Baiklah, yang seterusnya. Itulah apa yang terjadi tentang konflik ini. Bagaimanakah konflik ini berlaku? Baiklah, konflik ini berpunca daripada kemasukan Sabah dan Sarawak yang mengubah sempadan perairan negara dan kedudukan sempadan pada peta dunia. Perubahan itu menyebabkan pertikaian antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia mengeluarkan peta baharu yang menunjukkan lokasi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berada dalam kekuasaannya ketika masih dalam status quo. Pihak swasta daripada Malaysia juga turut membangunkan Pulau Sipadan sebagai pusat pelancongan, dan hal ini menerima bantahan daripada Indonesia. Kegagalan rundingan antara dua buah negara ini telah membawa konflik ini ataupun hal ini kepada International Court of Justice iaitu ICJ. Seperti yang kamu semua dapat lihat, di sebelah kiri itu ialah Pulau Sipadan yang dijadikan pusat pelancongan oleh pihak swasta daripada Malaysia. Baiklah, beralih kepada slide yang seterusnya. Ketika konflik ini berlaku, Filipina turut berminat untuk campur tangan demi kepentingan negaranya sendiri. Filipina menuntut bahawa negara mereka berkuasa dan mempunyai kedaulatan ke atas Borneo Utara. Oleh itu, Filipina membuat keputusan untuk membuat permohonan kepada mahkamah untuk turut bercampur tangan dalam urusan ini. Tujuan Filipina juga adalah untuk memaklumkan kepada mahkamah bahawa tuntutannya ke atas Sabah akan tergugat ataupun terjejas selepas mahkamah membuat keputusan konflik antara Malaysia dan Indonesia. ICJ iaitu International Court of Justice telah mengeluarkan kenyataan
bahawa permohonan Filipina gagal membuktikan kepentingan negaranya dalam kes ini dan tidak layak sama sekali untuk campur tangan dan meminta untuk pulau ini dijadikan sebagai kawasan jajahan mereka. Seterusnya, terdapat beberapa hujah yang berbeza daripada kedua-dua buah negara untuk menyelesaikan konflik ini. Hujah Malaysia membuktikan bahawa penyerahan kuasa daripada Sultan Sulu kepada Sultan Sepanyol, seterusnya Amerika Syarikat, United Kingdom, Northern Ireland dan akhirnya Malaysia. Malaysia ingin membuktikan bahawa terdapat banyak penyerahan kuasa sultan dan akhir sekali berakhir di negara mereka iaitu Malaysia. Hujah Malaysia yang seterusnya ialah Pulau Sipadan merupakan kawasan pengumpulan telur penyu, merupakan kawasan kegiatan ekonomi penduduk tempatan, kawasan perlindungan burung-burung dan kawasan tujuan aktiviti maritim. Di sini, Malaysia ingin menerangkan bahawa terdapat banyak kegiatan aktif yang terjadi di Pulau Sipadan yang menyebabkan Malaysia layak untuk menuntutnya berbanding daripada Indonesia. Pulau Sipadan juga berkait rapat dengan kegiatan perikanan, perlayaran, permasalahan kapal dan lain-lain. Seterusnya, kita beralih kepada hujah Indonesia yang ingin memiliki kedua-dua buah pulau tersebut. Indonesia menuntut pulau-pulau tersebut berdasarkan Konvensyen 1891 yang menentukan sempadan antara jajahan British dan Belanda di Nusantara. Indonesia juga mendakwa bahawa rakyatnya sudah lama menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan perikanan. Baiklah, keputusan yang dijana setelah hasil hujah-hujah mereka ialah usaha Malaysia yang dinyatakan dalam penyampaian hujahnya kepada mahkamah iaitu International Court of Justice telah menunjukkan kelayakan mereka untuk memiliki kedua-dua buah pulau iaitu Pulau Sipadan dan Pulau Linggitan lebih layak berbanding Indonesia. ICJ iaitu International Court of Justice memperakui bahawa aktiviti memungut telur penyu ialah suatu aktiviti yang lazim yang telah disahkan oleh pihak berkuasa Borneo di kedua-dua pulau iaitu Pulau Sipadan dan Pulau Linggitan. Pihak berkuasa Borneo Utara British juga telah membina rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Pulau Linggitan pada tahun 1963. Rumah-rumah api ini memainkan peranan sebagai titik navigasi yang mengawasi aktiviti perkapalan kawasan tersebut. Oleh itu, hasil daripada perbincangan di International Court of Justice, Malaysia lebih memaparkan prinsip atau niat sebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di suatu kawasan berbanding dengan Indonesia. Oleh itu, jelaslah bahawa usaha ataupun inisiatif Malaysia dalam mengemukakan hujah mereka berkesan dalam menyelesaikan konflik pertindihan pulau ini. Baiklah, berdasarkan penilaian dari aspek positif dan daripada pandangan saya sendiri, penduduk di Pulau Sipadan, penduduk di Pulau Sipadan dapat meneruskan kegiatan ekonomi mereka dan meningkatkan taraf hidup masing-masing. Pada pendapat saya, apabila Pulau Sipadan berada di bawah kekuasaan Malaysia yang giat melakukan aktiviti ekonomi, penduduk akan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka kerana lebih banyak peluang kerja yang akan muncul dan juga akan berlakunya kekurangan kadar pengangguran yang ada di Malaysia. Selain itu, sektor pelancongan negara akan berkembang dengan maju serta menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat apabila Pulau Sipadan dijadikan pusat pelancongan dan mengumpul banyak wang yang dapat membantu menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Itulah sekian sahaja penilaian daripada aspek positif daripada saya. Hasil daripada
keberkesanan keberkesanan penyelesaian masalah yang diambil oleh Malaysia untuk menyelesaikan konflik pertindihan pulau-pulau ini. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Siti Nur Ishanzah. Dipersilakan Siti. Baiklah, seterusnya pertikaian yang berlaku adalah pertikaian Pulau Batu Putih. Pertikaian Pulau Batu Putih. Konflik tuntutan Pulau Batu Putih telah bermula seawal tahun 1980-an. Punca tercetusnya konflik tersebut adalah apabila Singapura menyuarakan bantahan mereka secara rasmi kepada Kuala Lumpur sebagai tindak balas terhadap Peta Malaysia yang telah diterbitkan oleh Malaysia pada 21 Disember 1979. Pulau Batu Putih terletak di kawasan timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Konflik perebutan pulau ini juga melibatkan hak dan kedaulatan Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan. Bagi menuntut Pulau Batu Putih, terdapat dua negara yang terlibat dalam tuntutan tersebut, iaitu negara Malaysia dan juga Singapura. Hujah Malaysia ketika menuntut Pulau Batu Putih. Yang pertama, secara semula jadinya, Pulau Batu Putih merupakan sebahagian daripada Kesultanan Johor yang berasaskan prinsip time immemorial. Time immemorial merupakan bermaksud wujud atau berterusan untuk masa yang lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan iaitu undang-undang pada masa sekarang. Seterusnya, peletakan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian daripada kawasan kekuasaan pengaruh British daripada kawasan kekuasaan pengaruh British. Yang ketiga, penekanan tentang pelayar dan orang laut yang berhubungan rapat dengan Kesultanan Johor seringkali mengunjungi pulau tersebut. Hal ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor peka akan kewujudan Pulau Batu Putih. Dan hal ini menolak juga dakwaan daripada Singapura yang mengatakan bahawa kawasan ini adalah kawasan terra nullius, iaitu wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Seterusnya, yang keempat, Johor tidak memberikan hak Pulau Batu Putih sepenuhnya kepada British, melainkan bagi tujuan menyelenggara rumah api yang telah dibina oleh mereka. Malaysia juga berhujah bahawa tindakan British dan Singapura menyelenggara rumah api dilihat sebagai satu tanggungjawab pihak penjaga rumah api. Dan seterusnya, hujah yang Malaysia gunakan untuk menuntut Pulau Batu Putih ialah Pulau Batuan Tengah dan Tubir Selatan terletak di bawah bidang kuasa Johor dan bukan sebagai sebahagian daripada Pulau Batu Putih. Yang seterusnya, pembuktian Malaysia telah melaksanakan kawalan yang efektif di kawasan pulau tersebut melalui satu dokumen sulit yang bertarikh 16 Julai 1968. Dan terakhir sekali, Singapura tidak mengeluarkan sebarang protes terhadap tindakan Kuala Lumpur. Baiklah, hujah bagi negara seterusnya yang ingin menuntut Pulau Batu Putih pula ialah Pulau Batu Putih mempunyai status terra nullius. Bagi negara Singapura, terra nullius ialah ungkapan Latin yang membawa maksud tanah tiada milik. Disebabkan mereka beranggapan Pulau Batu Putih tiada milik, jadi mereka juga beranggapan bahawa Johor tidak memiliki apa-apa kuasa untuk memiliki Pulau Batu Putih tersebut. Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan efektif secara konsisten ke atas pulau tersebut bermula pada tahun 1847. Yang keempat, Singapura menyatakan bahawa Malaysia tidak pernah menyuarakan bangkangan secara rasmi ketika Singapura mendirikan bendera di Pulau Batu Putih. Dan hujah terakhir dari
Negara Singapura adalah tiada sebarang bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai kuasa autoriti ke atas Middle Rocks, iaitu Batuan Tengah, dan South Ledge, iaitu Tubir Selatan. Baiklah, meskipun Malaysia mengemukakan lebih banyak hujah berbanding Singapura, namun episod pertikaian ini telah berakhir dan diakhiri apabila ICJ, iaitu International Court of Justice, memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah hak milik Singapura dan Middle Rocks, iaitu Batuan Tengah, sebagai hak milik Malaysia. Maafkan kawan saya terlebih. Okay, yang seterusnya, South Ledge. South Ledge ni adalah Tubir Selatan. Tubir Selatan pula bergantung kepada persempadanan perairan yang menguasainya. Johor gagal menyuarakan bantahan terhadap aktiviti yang dilakukan Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan faktor kolonialisme British. Kolonialisme membawa sebuah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas suatu wilayah. Disebabkan tiada sebarang protes dari pihak Malaysia, maka ICJ memutuskan Pulau Batu Putih sebagai hak milik Singapura. Pertikaian ini juga telah diselesaikan dengan cara yang baik selaras dengan Deklarasi ASEAN. Dan terakhir sekali, deklarasi ini turut meminta semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan pertikaian yang berlaku secara aman dan melalui perundangan. Baiklah, penilaian yang dapat dibuat daripada pertikaian Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura daripada aspek positif. Yang pertama, pertikaian yang berlaku dapat dileraikan dan diselesaikan secara aman tanpa sebarang pertumpahan darah. Yang kedua, keputusan dilakukan secara adil dan menyebabkan kedua-dua pihak menerimanya dengan terbuka. Seperti yang dilihat awal tadi, Malaysia dapat menerima bahawa Pulau Batu Putih menjadi hak milik Singapura dan manakala Batuan Tengah menjadi hak milik Malaysia tanpa sebarang pertikaian lain yang berlaku. Itu saja yang dapat saya nilai daripada segala hujah dan pertikaian yang berlaku bagi Pulau Batu Putih. Saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, berdasarkan pembentakan yang dilakukan sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa terdapat beberapa penilaian daripada pihak yang berbeza, iaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Bagi pendapat saya, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, usaha yang dilakukan sangat berkesan. Usaha dalam hujah-hujah yang dinyatakan oleh negara Malaysia untuk memiliki Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah berjaya apabila mereka dapat memperolehi kedua-dua pulau tersebut sebagai keputusan. Dan juga berdasarkan penilaian saya sendiri, ICJ iaitu International Court of Justice telah membuat keputusan secara adil tanpa sebarang berat sebelah dan menyebabkan keputusan tersebut diterima dengan hati yang terbuka oleh kedua-dua belah pihak. Siti, apakah kesimpulan yang dapat awak buat berdasarkan pertikaian Pulau Batu Putih? Baiklah, berdasarkan kesimpulan yang dapat saya buat daripada isu pertikaian Pulau Batu Putih, tidak dinafikan hujah yang diberikan oleh Malaysia untuk menuntut Pulau Batu Putih sangat dapat diterima. Namun mungkin terdapat sedikit kekurangan yang dimiliki oleh negara kita yang menyebabkan Pulau Batu Putih tersebut terlepas ke negara Singapura. Namun meskipun Pulau Batu Putih terlepas ke tangan negara Singapura, namun Malaysia tetap menerima keputusan yang dibuat oleh ICJ, iaitu International Court of Justice, dengan menerima
Batuan Tengah sebagai sebahagian daripada negara Malaysia dan menerima Pulau Batu Putih sebagai sebahagian daripada Singapura tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah dan pertelingkahan antara kedua belah pihak, kedua belah negara. Itu saja. Baiklah, oleh itu jelaslah terdapat perkara positif dan penilaian negatif daripada kami. Oleh itu sahaja daripada saya, Intan Syazwani, dan saya Siti Isyadizah. sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.